Hai Top CBN, di dunia ini terdapat penduduk lebih dari 7 bilion orang. Jika inginkan kesejahteraan, kerajaan di setiap negara mesti mengeluarkan undang-undang untuk diikuti. Tetapi, sebahagian orang tidak menghiraukan teguran atau larangan secara terang-terangan. Jadi, harus bertindak dengan cara yang bijak, menarik atau sukar untuk dipercayai. Saksikan sekarang. Nombor 1. Sistem kredit sosial. Sudah diketahui bahawa China adalah sebuah negara di mana undang-undangnya sangat ketat. Tetapi tahu tak, pihak kerajaannya tetap mencipta sebuah sistem penilaian tingkah laku yang dinamakan kredit sosial. Terdapat semua data peribadi dan dapat menyemak perilaku yang senonoh atau tidak. Contohnya, menyalahi undang-undang lalu lintas, tidak menepati bayaran tarif dan tentu sekali termasuk menghantar berita palsu. Jika dinilai daripada perilaku demikian, akan mengakibatkan dilarangnya seseorang untuk menaiki kereta api kelas pertama, tidak boleh menempah hotel dan barangkali dilarang menggunakan kapal terbang. Internet juga turut dikurangkan kekuatannya. Jika ingin sambung belajar di universiti, mungkin akan ditolak. Mana-mana syarikat berhak untuk tidak menerima kerja siapa yang kreditnya buruk. Artinya harus berhati-hati dalam setiap langkah. Nombor 2. Kaktus pengintip. Jika memasuki ke kota Arizona, berhati-hati ya. Barangkali pokok kaktus yang berada di tepi-tepi jalan itu sedang memerhatikan anda. Bukan bergurau, kerana pihak kerajaan kota Paradise Valley mendapat satu idea, iaitu dengan menyembunyikan sebuah kamera pengesan nombor pelat kereta ke dalam pokok kaktus sebanyak 11 buah di seluruh kota. Ini terutama jalan utama di antara kota ke kota. Mereka memasangnya di atas tiang dan menanamnya di dalam pokok kaktus palsu untuk menangkap posisi, tarikh dan masa setiap kereta berdasarkan nombor pelat. Tujuan pengintipan melalui pokok kaktus ini adalah untuk tujuan penyiasatan dan pengamatan kereta yang terlibat serta sebagai perlindungan daripada kecurian dan jenayah yang sering berlaku di dalam kota. Data akan tersimpan selama 180 hari dan juga tidak mengganggu data peribadi mengikut undang-undang. Bukan main-main pokok kaktus ni. Nombor 3. Sekatan lubang laluan udara. Kadang-kadang kerajaan pusat tidak mengizinkan gelandangan tinggal di depan tempat-tempat penting seperti hospital di Toronto. Ia terletak di jalan utama kota yang terdapat kereta dan ambulan berlalu lintas sepanjang hari. Bimbang nanti gelandangan diam-diam datang untuk tidur di lubang laluan udara, lebih-lebih lagi pada musim sejuk. Maka, pihak hospital mengatasinya dengan memasang sekatan besi berbentuk gelombang agar tiada yang boleh duduk atau tidur di atasnya. Namun kelompok aktivis hak asasi manusia tidak berdiam diri kerana lubang laluan udara ini adalah satu-satunya tempat dari semua tempat lain yang dapat menghangatkan gelandangan di hari yang bersuhu negatif. Oleh kerana tekanan dari pihak sosial, akhirnya pihak hospital memutuskan untuk melepaskan sekatan itu sehingga lubang laluan udara kembali kosong semula. Nombor 4. Perisik berupa pelajar. Mungkin kita terbiasa dengan guru disiplin pada masa sekolah baik, tetapi di Turkmenistan terdapat perisik atau mata-mata berupa murid sekolah dan pelajar di mana Jabatan Keamanan Tanah Air menghantar penyiasat untuk menyamar sebagai pelajar universiti, bergaul dengan masyarakat dan sentiasa mengamati jika ada siapa yang mengkritik kerajaan atau tidak, apa aktiviti mereka, siapa yang mereka hubungi sehingga penggunaan proksi atau VPN untuk melayari halaman sesawang yang dilarang oleh kerajaan. Perisik harus menyesuaikan diri apabila bersama pelajar dan mengadakan isu-isu negatif berkaitan politik dan agama supaya pihak lawan mengeluarkan pendapat. Yang pasti, setiap bicara akan direkam untuk dihantar ke pihak kerajaan. Telah dilaporkan bahawa mereka boleh ditemui di setiap peringkat kelas, termasuk pelajar yang melanjutkan pelajaran di luar negara juga diikuti tanpa pengecualian. Jadi, siapa yang suka cakap belakang harus berwaspada. Ingat tau. Nombor 5. Tong sampah pintar. Suatu masalah yang mampu memburukkan gambaran sebuah kota adalah sampah. Selain memburukkan, ia bahkan berbau. Lebih-lebih lagi jika tanpa pengasingan sisa atau pembuangan pada tempat yang sepatutnya, pasti hancur. Oleh itu, negara Switzerland telah mencari jalan untuk menguruskan sampah ini dengan menyediakan kantung sampah dan tong sampah awam yang dapat mengasingkan sampah yang pelbagai jenis secara terpisah dengan jelas. Dan yang menakjubkan ialah ketika sampah dibuang ke dalam tong, sampah akan disimpan ke dalam tong besar yang berada di bawah tanah. Ini dapat mengatasi masalah pemandangan dan kebersihan dengan baik. Lebih-lebih lagi terdapat sebuah pengukur jumlah sampah yang menunjukkan ianya penuh atau belum. Jika sudah tiba masanya, petugas akan menghidupkan lift untuk menaikkan tong sampah dari bawah tanah ke atas. Setelah itu, ia akan dikitar semula. Sangat luar biasa. Siapa yang suka buang sampah sembarangan, mungkin ini akan dapat mengubah tingkah lakunya. Nombor 6. Longgokkan batu di bawah jambatan. Di bawah jambatan di mana jalan lalu lintas di antara kota ke kota di Atlanta,
terletak beberapa longgokan batu besar. Jika pertama kali melihatnya, mungkin kita akan menganggapnya sebagai hiasan untuk kecantikan atau lambang tempat untuk pelancong. Tetapi sebenarnya ia diletakkan sebagai penghalang agar para gelandangan tidak dapat mendirikan penginapan. Sebuah institusi pengangkutan Georgia berkata, jika mereka sering datang untuk tinggal di bawah jambatan ini akan bertambah berbahaya, terutamanya ketika menyalakan api pada musim sejuk kerana mungkin akan berlaku kebakaran. Walaupun ini adalah cara baik untuk menghindarkan kedatangan gelandangan untuk menginap, tetapi tidak bagi beberapa aktivis. Mereka mendakwa bahawa pihak kerajaan tidak mencari solusi yang baik untuk kelompok orang ini walaupun sedikit. Mudah-mudahan mereka dapat mencari solusi dengan cepatlah ya. Nombor 7. Inovasi pencegahan pemasangan iklan pengumuman. Di tempat awam yang dilalu lalang oleh penduduk, khususnya di bahagian tepi tiang elektrik adalah posisi baik untuk dipasang iklan. Dalam waktu yang sama, ia dapat merosakkan pemandangan dan kelihatan tidak kemas. Meskipun itu satu larangan, tetapi masih ada yang melakukannya. Sehingga diharuskan beberapa kerajaan menyediakan idea baru seperti di negara Korea Selatan di mana mereka mencipta tiang dengan bentuk bergerigi seperti gelombang sehingga tidak dapat dipasangkan pelekat. Lebih-lebih lagi kerana mudah terkoyak. Selain itu, kita boleh menggunakan cat untuk mengecat tiang dan kabinet elektrik untuk mengelakkan sebarang lekatan oleh bahan yang dicampurkan ke dalam cat. Jika apapun yang dilekatkan, ia tidak akan melekat. Lebih-lebih lagi jika ia mempunyai sifat yang bertahan daripada penghakisan dan pemisahan elektrik. Siapa kaki penampal pelekat pasti letih. Sudah dilarang masih melawan. Rasakan ini. Nombor 8. Jalan menghalangi kelajuan. Kebanyakan yang berada di belakang steering kadang-kadang tak tahan untuk memandu dengan kelajuan penuh. Alangkah baiknya jika sebuah jalan direka untuk mengendalikan cara seseorang agar memandu dengan berhati-hati dan lebih perlahan secara automatik. Sebenarnya terdapat berbagai-bagai idea. Contohnya pengalihan penglihatan pemandu supaya jalan terlihat sempit dengan menanam pokok atau meletakkan bangku di pinggir jalan. Selain itu, pembinaan lorong basikal dan laluan jalan kaki juga dianggap sebagai pengalihan penglihatan pemandu yang dapat memperlahankan kereta atau brek dengan segera. Agar yakin jalan ini memang boleh dilalui atau cara yang lebih kreatif ialah membina jalan yang dapat menarik perhatian. Ini adalah sebuah projek di kota South Bend yang telah mereka sebuah jalan yang aman bagi penduduk. Mereka telah merekakan sebuah bulatan yang berlekuk dan berbonggol serta berwarna-warni dan dapat diperhatikan. Mereka mendapat kerjasama penduduk yang berada dalam masyarakat daripada 5 daerah dengan baik. Ini supaya dapat menciptakan kesedaran pemandu agar mengurangkan kelajuan dalam memandu dan tambah berhati-hati. Nombor 9. Inovasi pembuangan air kecil di atas tembok. Kawasan downtown yang dipenuhi dengan cahaya lampu pada malam hari, tetapi setelah pesta berakhir, kebanyakan para pemabuk suka menghalalkan diri untuk membuang air kecil ke arah tembok daripada mencari tanda sehingga tempat yang cantik-cantik berubah menjadi tempat yang mengerikan. Pasti penduduk terutamanya petugas kebersihan mungkin tidak berpuas hati. Maka muncul sebuah idea dengan menggunakan cat kalis air Ultra Everdry sebagai pelapis. Jika terpecik, air itu akan memantul. Kelebihan bahan pelapis ini dapat digunakan pada pelbagai jenis permukaan. Oleh itu, ia dicat pada beberapa tembok seperti tempat parkir atau sudut bangunan. Walau bagaimanapun, kita sudah mempunyai sebuah inovasi pencegahan pembuangan air kecil sejak dari zaman dulu kala lagi, dengan membentukkan sudut tembok yang bonjol berbentuk corong atau berbentuk bonjolan dan lain-lain sehingga air tidak mengenangi mengikut sudut bangunan. Lebih-lebih lagi untuk memantul kembali. Kita dapat menjumpai rekan ini secara umum di seluruh Eropah seperti Galicia di Spanyol, London dan lain-lain. Jadi, jika ingin membuang air, buanglah pada tempatnya. Nombor 10. Ukur pinggang demi kesihatan. Mungkin undang-undang ini tidak disukai orang berbadan besar kerana di negara Jepun, jika berbadan yang sangat besar akan dapat membuat dirimu atau syarikatmu didenda. Yang mana kriteria dalam undang-undang ini ialah orang yang berumur 40 sehingga 74 tahun. Mereka mesti diukur saiz pinggang di mana jika lelaki mempunyai saiz pinggang 33.5 inci atau perempuan mempunyai saiz pinggang 35.4 inci, akan dianggap beratnya melebihi standard. Orang yang bertanggungjawab ialah majikan atau kerajaan setempat. Jika tergolong dalam golongan tersebut, maka akan didenda dalam bentuk kewangan. Bagi yang ukuran pinggangnya melebihi standard, mesti konsultasi dengan doktor. Mungkin akan dihadiahkan alat pengukur langkah atau keahlian ahli senam secara percuma. Boleh dikatakan untuk membendung dan mengatasi masalah kegemukan yang serius, tujuan dikeluarkan undang-undang ialah untuk mengurangkan kapasiti perubatan dan kemunculan penyakit-penyakit lain yang akan datang. Patutlah negara ini memiliki penduduk yang berumur panjang kerana kerajaannya ambil berat terhadap kesihatan mereka.
Nombor 11. Ruang tamu di tengah-tengah kota. Ini mungkin bukan cara yang dapat mengawasi tingkah laku seseorang sangat. Malah ia dapat membahagiakan orang kerana di taman seperti kota Rotterdam, mereka mengadakan sebuah projek ruang tamu di tengah-tengah kota dengan mereka sebuah tempat mirip dengan ruang tamu yang diwarnai dengan warna biru langit di kawasan taman yang membolehkan orang untuk berehat dan berbual. Selain itu, terdapat aktiviti dan persembahan muzik yang dapat menyenangkan suasana. Memang betul dengan apa yang diharapkan daripada projek ini, yang ingin penduduk dapat sebuah pengalaman beristirahat di taman, mengadakan pertemuan dan berinteraksi dengan orang ramai. Alatan perabot direka supaya mudah untuk dipasang dan dipindah supaya ia tidak akan mengganggu bangunan penting di kota itu sendiri. Ini adalah idea yang sangat bagus. Tempat kita juga harus diadakan seperti ini. Nombor 12. Bangunan palsu. Jika kita berkesempatan untuk mengunjungi kota New York, mungkin akan terperanjat dengan bangunan yang tersusun ini. Tetapi tunggu, yang kita lihat itu mungkin bukan semuanya nyata kerana di sini dipenuhi bangunan yang dihias pada bahagian depan menyerupai dengan bangunan yang betul. Kita akan melihat sebuah tangga di depan rumah, pintu, tingkap hingga balkoni. Oh, kalau itu bukan bangunan yang betul, jadi itu apa? Jawapannya ialah mungkin di bahagian belakang tersembunyi kilang elektrik yang menghasilkan tenaga elektrik untuk digunakan di dalam kota, lokasi sistem pengawal pengangkutan ataupun terowong pengaliran udara yang rupanya kurang elok. Lebih-lebih lagi, ia dapat mencegah para pencuri yang bersembunyi di celah-celah bangunan. Oh ya, ia bukan hanya berada di New York. Terdapat tempat lain yang serupa seperti Toronto, Paris dan juga London. Kalau terjumpa, jangan terkejut pula.